Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatihah binti Osman dari Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan ingin membentangkan tentang tajuk kajian saya, iaitu faktor bahan batu mengajar yang menyokong pengamalan pemikiran kritis guru budaya Islam dalam meningkatkan kemahiran pembelajaran abad ke-21. Sebelum saya pergi lebih mendalam tentang kajian saya ini, suka saya nyatakan seberingkas tentang apa yang terkandung dalam kajian saya ini, iaitu pertama, pendahuluan, yang kedua, penyataan masalah, yang ketiga, objektif kajian, yang keempat, metodologi kajian, yang kelima, dapatan, perbincangan dan kesimpulan. Dari segi penyelesaian masalah, pengajaran guru fikih Islam masih lagi berorientasikan peperiksaan semata-mata. Hal ini demikian kerana desakan kurikulum yang terlalu mementingkan ketinggian intelek dan tidak mementingkan secara keseluruhan dari segi koordinasi efektif dan saing mutu pelajar untuk melahirkan pelajar yang seimbang dan untuk melahirkan kemajuan pelajar ini. Implikasinya, guru fikih Islam tidak dapat menggunakan bahan batu mengajar secara sepenuhnya. Hal ini disebabkan kerana kekangan masa dan juga kurang pengetahuan untuk mengendalikan bahan batu mengajar. Selain itu juga guru terlalu memberi fokus kepada menghabiskan sukatan pelajaran untuk exam oriented ini. Dari segi metodologi kajian yang saya gunakan adalah bentuk kajian ini merupakan kajian kes di mana pengumpulan data menggunakan kaedah kualitatif, iaitu saya gunakan kaedah pengumpulan secara berstruktur sebagai sumber utama untuk pengumpulan data ini dan juga kaedah pemerhatian dan analisis dokumen sebagai sumber sokongan untuk mengumpulkan data sumber. Selain itu juga saya memilih teknik persampaian bertujuan dengan memilih 7 orang guru fikih Islam sebagai peserta kajian, di mana guru fikih Islam merupakan dalam kajian ini merupakan guru yang berpengalaman, guru cemerlang dan juga guru novis yang mempunyai pengalaman mengajar lebih daripada 5 tahun dan selain itu juga mereka juga mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam pemikiran kritis dalam bidang fikih Islam dan juga mempunyai pengalaman dalam PDPC abad ke-21 di dalam bilik darjah. Dapatan kajian saya ini mendapati bahawa ada 2 faktor bahan batu mengajar yang digunakan oleh guru, iaitu faktor bahan batu mawjud, iaitu model dan replika dan juga peta aktin. Selain itu juga faktor bahan batu mengajar maya, iaitu YouTube dan juga video. Dapatan kajian saya ini mendapati bahawa dalam faktor bahan batu mawjud yang digunakan oleh guru, itu model replika ini digunakan oleh guru fikih Islam untuk meningkatkan pemikiran kritis pelajar, di mana model dan replika dicipta sendiri dan dibina sendiri oleh para pelajar dengan bimbingan guru, di mana bahan mawjud ini merupakan bahan yang bersifat konkret, mudah disentuh dan dirasa oleh pelajar, yang menyebabkan pelajar ni rasa berminat untuk belajar dan juga merangsang pemikiran mereka untuk berfikir dan juga melahirkan idea-idea baru dan sekaligus mereka dapat membina produk mereka sendiri. Petikan temubual guru fikih Islam membuktikan bahawa model itu mereka bina sendiri. Mungkin mereka boleh rujuk contoh saja ada, tetapi mereka akan buat sendiri pula. Okey, yang kedua, faktor bahan batu mawjud yang kedua iaitu peta akting, di mana dapatan kajian menunjukkan bahawa guru fikih Islam menggunakan peta akting untuk meningkatkan pemikiran kritis kepada pelajar, di mana peta akting merujuk kepada alat berfikir yang berbentuk grafik seperti peta buih berganda, di mana peta ini digunakan oleh pelajar untuk memudahkan pelajar untuk memahami apa yang dipelajari dalam bilik darjah dan juga memudahkan mereka membuat nota-nota penting, mengeluarkan isi penting, dan ini memudahkan pelajar untuk memahami dengan lebih mendalam apa yang mereka pelajari dari bilik darjah, kerana ia memudahkan pelajar untuk menulis nota-nota ringkas. Selain itu juga, dapatan kajian juga mendapati bahawa faktor bahan batu mengajar selamanya digunakan oleh guru. Yang pertama adalah YouTube. YouTube sebagaimana kita tahu pada masa kini merupakan medium yang paling tinggi penggunaannya dalam kalangan masyarakat, di mana YouTube merupakan trend semasa yang paling popular yang digunakan oleh para pelajar
untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang secara lebih mendalam lah. Okey, di mana guru Islam menyatakan saya menggunakan media YouTube. Pertama, trend semasa budak-budak sekarang suka tengok YouTube. Selain itu juga video juga digunakan oleh guru Islam untuk merangsang pemikiran pelajar, di mana video ini akan menimbulkan perasaan ingin tahu dalam kalangan pelajar dan juga menimbulkan rasa ingin bertanya kepada guru tentang apa yang mereka pelajari. Contohnya guru Islam menyatakan bahawa budak sekarang ini dia orang suka tengok slide, tengok gambar, tengok video. Kita pun tunjuk pemikiran kritis bagi mereka ini terlalu tinggi dan sifat ingin tahu sangat tinggi, dan apabila ditunjukkan melalui video atau gambar, mereka mudah percayalah. Okey, perbincangan kajian, bahan bantu mengajar berbentuk model dan replika mampu membantu pelajar untuk merangsang pemikiran mereka, di mana mereka boleh melahirkan idea-idea baru, boleh mereka bentuk bahan bantu mengajar mereka sendiri dan mereka rasa seronok belajar, dan akhirnya mereka mampu menonjolkan bakat mereka masing-masing dalam menghasilkan produk-produk yang berkualiti tinggi lah. Dan dapatan kajian ini selaras dengan kajian terdahulu, iaitu Muhammad Faiz yang menyatakan bahawa sumber pengajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berasas kepada bahan mawjud atau bahan rialiah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam persekitaran di sekeliling baginda untuk memudahkan baginda untuk menunjuk ajar cara kepada sahabat-sahabat baginda tentang suatu perkara. Hal ini demikian kerana dalam dapatan kajian ini mendapati bahawa bimbingan guru yang kreatif, yang kritis, yang mempunyai pengalaman luas dalam pengajaran mampu merangsang pelajar untuk berfikir dan melahirkan idea-idea mereka, idea-idea baru yang boleh mereka gunakan bukan sahaja di dalam bilik darjah tapi juga di luar bilik darjah. Selain itu juga penggunaan peta itu juga menjadi pengajaran bahan bantu mengajar pada masa kini semakin proses dan sekaligus dapat meningkatkan kemahiran berfikir tinggi sang pelajar, kerana ia memudahkan pembelajaran pelajar dan memudahkan pelajar lah untuk membuat nota-nota ringkas dan mudah pelajar untuk mengingat apa yang mereka pelajari. Dapatan kajian ini selaras dengan dapatan kajian Islam di mana penggunaan editing dapat menambahkan kualiti pengajaran guru dengan lebih berkesan dan menyeronokkan dengan peletak item unsur tinggi. Oleh yang demikian, bahan bantu mengajar yang menguji minda, yang interaktif, yang canggih, yang serba moden masa kini merupakan pilihan generasi masa kini yang tidak bersifat mesra teknologi, bersifat mesra alam dan bersifat lebih terbuka, di mana bahan bantu mengajar ini boleh diakses pada bila-bila masa dan pada bila-bila masa dan juga pada tidak terhad kepada tempat tertentu, maka ia mampu melahirkan generasi masa hadapan yang mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi, mampu berfikir lebih kreatif, lebih mendalam, dan juga dengan adanya bahan bantu mengajar ini juga pelajar mampu bekerja dalam berpasukan, dalam berkumpulan, dan juga mampu mempamerkan bakat dan kreativiti masing-masing. Selain itu juga dia dapat mampu menjana kemahiran berkomunikasi yang baik dalam kalangan pelajar dan juga mampu melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Ini merupakan replika Kaabah yang dihasilkan oleh pelajar sendiri, sangat menarik. Dan selain itu juga dengan bimbingan guru juga pelajar dapat menghasilkan buku-buku scrap yang sangat-sangat kreatif, yang sangat-sangat menarik, dan model pakaian yang dihasilkan oleh pelajar sendiri. Selain itu juga guru juga menggunakan media YouTube yang dihasilkan oleh guru pendidikan Islam sendiri untuk memudahkan pelajar untuk melayari pembelajaran pada bila-bila masa, pada mana-mana tempat, yang memudahkan pelajar untuk memahami apa yang dipelajari dengan lebih mendalam, bukan sahaja dalam bilik darjah tetapi juga apabila mereka berada di mana-mana, di rumah atau di mana-mana tempat, mereka boleh mengulang kaji pelajaran tanpa perlu berada dalam bilik darjah lah. So
ini merupakan pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh guru pendidikan Islam pada masa kini. Kesimpulannya, bahan batu mengajar pada masa kini amat pentinglah kerana dengan adanya bahan batu mengajar yang sophisticated, yang terkini, yang canggih ini, pelajar dapat memahami apa yang mereka pelajari dengan lebih mendalam tentang isi-isi pelajaran, tentang topik-topik yang mereka belajar untuk diamalkan di dalam kehidupan mereka yang sebenarlah. Dan selain itu juga bahan batu mengajar juga menjadi daya penggerak dan juga motivasi kepada guru untuk merangsang minat pelajar untuk berfikir dengan lebih mendalam, dengan lebih kritis, dengan lebih berhikmah, dan ini menjadikan pengajaran guru lebih berkesan, lebih berhikmah, dan sekaligus dapat melahirkan pelajar yang bukan sahaja seimbang dari segi kognitifnya, tetapi lebih seimbang dari segi efektif dan psikomotornya, yang akhirnya dapat melahirkan insan soleh yang beriman dan berilmu dan beramal soleh, insya-Allah. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.